Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Juga kepada awak. Ya, Maria. sejahtera. Anak macam mana, sihat? Sihat. Okey, alhamdulillah hari ini hari Jumaat dapat kami sekali lagi bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Hari ini Jumaat 12 Mac 2021 bersamaan dengan 28 Rejab 1442 Hijrah. 28 Rejab, jadi lebih kurang dalam sebulan, tinggal 31 hari saja lagi kita bakal untuk menjegah bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia. Jadi anda kena mempersiapkan diri anda lah untuk anda menjegah bulan Ramadan ini, yang mana mungkin yalah kalau sebelum ini tahun lepas mungkin belum sempat lagi untuk mengganti puasa, sempat lagi sebenarnya 30 hari ini. Jadi untuk hari Jumaat ni banyakkanlah kita untuk melakukan pelbagai amal ibadah. Moga-moga hari ini dapat memberikan anda 1001 makna yang cukup menggembirakan untuk anda semua. Amin. Salam Jumaat diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih setia bersama kami jam 8 pagi hingga 9.30 pagi nanti dan diharapkan semuanya sihatlah. Alhamdulillah. Afad, sihat anak saya, anak awak, isteri awak, adik keluarga yang lain. Alhamdulillah. Baik. Dan kita juga sentiasa ingin beritahu juga kepada kalian berkenaan dengan, sebab sekarang kan kita dah di fasa vaksinasi ini kan. Jadi pastikan pendaftaran telah dilaksanakan dalam MySejahtera. Jangan lengah-lengahkan waktu, kerana kita tahu ini adalah masanya yang selama ini kalau masa tak ada vaksin tu, wah berebut-rebut cakap mana vaksinnya, vaksinnya. Betul. Jadi bila dah ada vaksin ini, daftarlah diri. Ini adalah tanggungjawab kita juga. Seperti mana kalau kita mengundi, tanggungjawab juga kita berdaftar kan. Betul. Jadi inilah antara usaha kerajaan terlaksanakan untuk rakyat Malaysia. Jadi kita berilah kerjasama yang sebaik mungkin kepada kerajaan juga. Betul. Syarat sebenarnya kalau untuk vaksin ini memang kebanyakan daripada negara-negara luar pun dah mengetatkan vaksin ini. Contohnya kalau kita nak keluar negara, kita pendekkanlah, kita pilih satu negara, contohnya Mekah. Kan, kalau mereka yang nak menunaikan haji atau umrah pun kerajaan Arab Saudi pun dah mewajibkan untuk suntikan vaksin ini. Jadi anda yang mana mungkin nak pergi menunaikan umrah ke haji ke, perlu ada vaksin. Kalau nak pergi sekarang ni kan kita nak memajukan ataupun nak menaikkan sektor pelancongan untuk gelembung pelancongan ini. Ada juga di antara mereka ini yang menasihatkan kalau ingin keluar negara pun salah satu daripada peluang untuk ke luar negara pun kena ada suntikan vaksin. Tapi kita nak bagi tahu lah, kalau vaksin ini, kalau anda yang mungkin kita tahu ada di antara kita yang mungkin anti vaksin dan sebagainya. Tak apalah, anti vaksin tu anti vaksin lah, tapi janganlah dia tak apalah anti vaksin, tapi macam dia nak menggalakkan orang lain supaya tak ambil vaksin juga. Momokkan orang lain kan. Macam tu tak baik kan. Kita tanya juga rakan kita ni dah daftar ke belum? Saya dah daftar. Dah daftar? Saya buat kali ketiga saya pengumuman kat sini saya dah berdaftar. Adakah anda pun dah berdaftar? Oh, sudah. Tapi saya dah beritahu, okey, pasal daftar ni, saya mendaftar dekat aplikasi MySejahtera. Saya daftar. Lepas tu bila kawan tanya, dah daftar? Dah. Mari tengok. Rupanya bila cek balik dekat MySejahtera tu, rupanya waktu tu line tak ada tau. Ramai sangat kot. Betul, saya ingat saya dah register. Tapi itulah kita kena periksa semula dekat aplikasi MySejahtera tu. Kan kita ada history apa semua kan. Kena periksa sebab kadang kita rasa kita dah sempurna kan. Tapi kena periksa semula lah. Itulah, kita dah ambil peluang ni dan tanggungjawab kita untuk mendaftar. Tetapi bercakap berkenaan vaksin ni kan, ada setengah golongan ni mungkin dia terlampau tak sabar untuk dapatkan vaksin sehingga kan sanggup untuk membeli vaksin secara dalam talian secara haram. Jadi kita melihat pembelian ni sebenarnya tak ada pembelian penjualan langsung vaksin ni di negara kita. Tapi ada juga yang dikesan sehingga tangkapan polis menjumpai RM200,000 mereka yang telah tertipu dengan pembelian vaksin ini. Kami harapkan agar anda kekal bertenang, jangan kita terlampau terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tu dengan cara kita tersendiri, kerana ini mungkin mendatangkan mudarat. Mungkin vaksin yang anda terima itu atau tidak terima itu ialah sesuatu yang palsu dan sebagainya. Kami harapkan agar anda kekal untuk bertenang, kerana fasa ketiga nanti untuk kita semua akan tiba. Jangan kita persoalkan perkara itu, kita tunggu sahaja. Dan kalau boleh kita nak teruskan dengan perkongsian statistik terkini bagi COVID-19. Setakat semalam dicatatkan sebanyak 1,647 kes baru dan dilaporkan daripada jumlah itu 5 kes import dikesan daripada luar negara. Dan itulah dia angka anda boleh lihat, sebanyak 319,364 jumlah kes keseluruhan. Tapi yang di bahagian hijau itu atas sekali, kes sembuh melebihi kes positif baru, iaitu pada 2,104 kes. Alhamdulillah. Dan kita melihat ini adalah draft penurunan yang semakin agak
stabil pada ketika ini. Kita doakan agar ia diteruskan. Dan begitu sahaja kita fahamkan terdapatnya di Selangor masih mencatatkan kes yang tertinggi pada 712 dan juga di Johor dengan 170 kes dan juga di Pulau Pinang sebanyak 169 kes. Dan ini antara gambaran yang boleh kita beri kepada anda pecahan kes mengikut negeri. Kita melihat sekali lagi draft penurunan. Kita harapkan agar kita semua kekal menjaga disiplin kita, kerana disebabkan disiplin kita inilah menjaga SOP, kita mampu untuk melihat draft penurunan. Dan antara yang boleh kita kongsikan juga statistik ataupun profil kematian yang terbaru. Kita masih melihat morbidity yang tinggi di antara kalangan yang telah berkorban ini, umur yang sangat lanjut dan sebagainya, dan juga antara kluster-kluster baru yang masih sedia ada di kalangan kita, terutama sekali di kalangan warga kerja. Di anda yang perlu keluar bekerja, kita melihat sekarang Sekatan Jalan Raya masih ada dan semakin padat setiap pagi. Masa semua dah keluar bekerja kan, yang mengharapkan agar anda kekalkan penjagaan diri, keselamatan dan SOP anda walaupun dah sampai ke pejabat anda. Baik, kita juga nak kongsikan apa yang tertera di Abar hari ini. Boleh saya mulakan di berita harian terlebih dahulu. Ini di muka hadapannya, kalau sesiapa ni yang suka menyebarkan berita palsu berkenaan dengan COVID-19 dan juga peristiaran darurat, denda RM100,000 dan penjara 3 tahun. Berkuat kuasa hari ini, jadi individu yang mengadakan, menawar, menerbit, mencetak, mengedar, mengelilingkan atau menyebarkan berita tidak benar mengenai wabak COVID-19 dan peristiaran darurat boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Ordinan Darurat Kuasa Perlu nombor 2 2021 bagi kesalahan yang berterusan, denda tidak lebih daripada RM1,000 untuk setiap hari kesalahan berterusan serta sabitan. Dan ordinan ini juga memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan berita tidak benar itu dipadamkan. Dan secara lanjut, ianya di halaman ketiga berkenaan dengan ordinan berita tidak benar yang telah diwartakan. Ini bukannya jumlah yang sikit, RM100,000 akan dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan ini. Jadi saya rasa ini antara langkah yang baik, positif, sebab sekarang ni kan terlalu banyak sangat berita-berita palsu yang disebarkan melalui laman media sosial. Itulah dia. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kalau kita menyebarkan satu berita atau perkara yang tidak sahih, kadang-kadang waktu ketika itu kita berasa macam seronok kan? Kita tahu kesannya mungkin memberikan kesan kepada semua orang. Okey, jadi selepas ini anda akan bakal didenda dan juga juga boleh dipenjara kan? Ya. Jadi janganlah buat perkara segitu rupa. Baik, daripada berita harian, saya nak kongsikan di Harian Metro, di muka depannya di atas ni didakwa curi telefon bimbit lelaki bakar kawan sendiri. Di sebelahnya ini cerita berkenaan dengan artis lah. Dawam tunang Nabila Engku Imran terus berahsia, tetapi yang menjadi pilihan pada bed ini dia satu berita yang menyedihkan, di mana seperti tahu saja ajal nak sampai, aku minta maaf. Itu kata salah seorang pelajar yang kerap mengirim mesej menerusi WhatsApp kepada rakan sekelas meminta maaf dan juga menghalalkan makan minum kepada mereka beberapa hari sebelum dia terbunuh apabila motosikal ditungganginya terbabit dalam nahas jalan raya dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda kemarin. Malah arwah Jamal Farhan Jaafar 17 tahun sempat menasihati rakannya supaya mematuhi jalan raya, belajar dengan rajin dan hormat kepada guru dan juga ibu bapa. Saya nak kongsikan antara WhatsApp yang beliau ni kongsikan di dalam grup WhatsApp tersebut. Hai, kepada yang tengok ni, ini broadcast. Aku nak minta maaf kalau ada buat salah, silap cakap, kasar, buat terasa. Aku minta maaf tau. Halalkanlah yang pernah aku bagi, termasuk video ke apa ke. Semoga hidup korang diberkati. Sorry kacau tau, nak minta maaf je. Maafkan aku je, sayang korang. Good night semua. Dah jangan reply. Okey, dan kata-kata terakhir dekat sini pun menyentuh juga. Dia kata, aku saja je lah, janganlah ambil serius macam aku nak mati jap lagi. Saya rasa ini salah satu daripada, ialah kita kadang ajal maut ni kan di tangan Tuhan kan. Kita tak tahu bilakah masanya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus bersedialah bila masa kita akan dicabut nyawa ini. Tapi kita ni sebagai umat Islam pun harus bersedia, Faria kan? Melakukanlah segala amal ibadah dan anggaplah kita ni akan mati pada esok hari. Jadi kita ucapkan salam takziah kepada adik ni yang namanya arwah Jamal Farhan, dan semoga digolongkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Baik, daripada Metro kita nak balik kepada NST. Ini di halaman yang keempat berkenaan dengan UAE trade to increase fivefold. Crown Prince tells Muhyiddin that the sky is the limit.
Ini berkenaan dengan bagaimana UAE menyatakan komitmen yang tinggi dan akan menggandakan pelaburan dan perdagangan dua hala lah mulai dua negara ini. Jadi saya bacakan sedikit. The bilateral trade and investment by the United Arab Emirates UAE in Malaysia is expected to increase in the near future. Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said this was agreed during a meeting with Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who is also the UAE's Deputy Supreme Commander. Jadi dia kata ditekankan sekali lagi bahawa kata-kata daripada putera ini yang mana mengatakan the sky is the limit, maknanya tiada lagi, maknanya akan memberi sepenuhnya kerjasama untuk membantu Malaysia dalam hubungan dua hala perdagangan antarabangsa inilah. Ini satu berita baik jugalah, kan, merapatkan lagi hubungan antara dua buah negara ini, terutamanya dalam bidang perdagangan dan juga pelaburan. Betul. Perdagangan pelaburan pun sebelum ini di Arab Saudi pun kerajaan Saudi pun dah membenarkan ataupun memberi kita tambahan kuota 10,000 lagi jemaah, alhamdulillah. Okey, baik, kita nak lihat seketika di berita harian. Kalau tadi Faria kongsikan kalau sesiapa yang sebarkan berita tidak benar, tidak sahih ini RM100,000 kan. Jadi sedarkan kita semalam telah pun dikuatkuasakan kompaun RM10,000 untuk ini bagi mereka yang melanggar SOP lah. Baik. Okey, butirannya ini dia buku surat 4. Anda dapat saksikan sekarang ni infografik yang dipaparkan untuk anda semua. Sekiranya anda melanggar SOP, anda kini bakal didenda RM10,000. Okey, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador berkata ia seiring pewartaan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pindaan 2021 mulai semalam 12:01 malam kemarin ya. Dan beliau berkata keputusan menaikkan nilai kompaun bukan bertujuan menghukum secara berlebihan ataupun membolehkan kerajaan mengutip wang dari orang ramai, tetapi ini bagi memastikan anda menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan juga untuk anda tidak melanggar SOP yang telah pun diberikan kepada anda. Kita faham sekarang ini negeri-negeri PKPP kan dah boleh melancong kan? Dari PKPP ke PKPP. Jadi kita takutlah ni negeri PKPB ni kan bercita-cita besar kan nak pergi melancong tak boleh lagi. Sabar sikit. Itu adalah salah satu daripada perkara SOP yang mungkin dilanggar oleh kita. Jadi anda kena elakkanlah daripada perkara ini terus berlaku. Sebelum ni RM1,000 kan. Lepas ni RM10,000. Saya rasa ini antara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan lah untuk melihat bagaimana, sebab kita dah lama dah kan, kita dah berada dalam 2 tahun dalam fasa gelombang ketiga COVID-19 ini. Perlunya ada saya rasa peraturan sebegini, kuasa yang harus dipertekankan untuk memastikan kita tidak lagi memandang, sebab mungkin dah terlalu lama bila tak ada peraturan yang baru untuk mematuhi segala larangan ni. Saya rasa ini sangat-sangat baik ya. Betul kan. Dan baik. Satu lagi Ketua Polis Negara pun berkata bahawa Sekatan Jalan Raya pun kalau sebelum ini mungkin mereka lihat bahawa sekarang ini macam kurang kan, tetapi Ketua Polis Negara berkata bahawa mulai tengah malam semalam pun dia dah bagi tahu dah dekat semua anggotanya kan supaya akan ada banyak lagi Sekatan Jalan Raya. Ini bagi mengelakkan kita daripada kita melanggar SOP. Baik. Kita nak bersama dengan Sofia. Ini sedikit perkembangan yang akan dikongsikan berkenaan hubungan dua hala Kuala Lumpur dan juga Riyadh. Silakan Sofia. Ya. Terima kasih Fariha. Dan tentunya dikongsikan Fariha tadi rentetan lawatan rasmi Perdana Menteri kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi dan diterima sendiri oleh Raja Arab Saudi diwakili oleh Putera Mahkotanya. Kita melihat sempurnalah untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala di antara negara kita dan juga di Arab Saudi. Kita ingin memperincikan apa sebenarnya yang boleh kita jangkakan selepas pertemuan ini. Kita bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian security Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Arab Saudi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin kita sedikit sebanyak ingin mengetahuilah pendapat doktor sendiri. Kita melihat antara yang dititipkan oleh Perdana Mahkotanya adalah the sky is the limit. Mungkin antara perkara yang boleh kita jangkakan selepas ini daripada sudut ialah kolaborasi perdagangan dan sebagainya. Apa yang boleh kita jangkakan, doktor? Ya, Alia, saya bersiaran dari Madinah ni, alhamdulillah. Okey. So, terima kasih dan ya, lawatan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini sebenarnya adalah satu yang sangat istimewa. Sebenarnya kerana memang telah terbukti hubungan di antara Malaysia dengan Saudi ini sangat istimewa
kerana sebagai salah seorang daripada expatriate Malaysia yang berada di bumi Saudi ini, kita boleh melihat pelbagai insentif, pelbagai kelebihan yang diberikan kepada Malaysia yang kadang-kadang tidak diberikan kepada negara lain. Dan dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ia telah membuka lebih banyak lagi peluang untuk kita bekerjasama. Dan sebagaimana yang Alia nyatakan tadi, memang Putera Mahkota Muhammad bin Salman ini menyatakan bahawa the sky is the limit. Sebenarnya sesuatu yang menarik untuk sama-sama kita perhalusi pada ketika ini adalah apabila wawasan 2030 ataupun Vision 2030 yang telah diletakkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang sangat baik, dan hasil lawatan ini akan melipat gandakan peluang untuk kita memperolehi sesuatu daripada wawasan yang telah dinyatakan oleh Putera Salman itu. Dan Muhammad bin Salman sebagai Putera Mahkota telah memberikan komitmen yang sangat jitu, yang mana beliau mengatakan selagi beliau hidup, selagi nyawa di kandung badan, beliau akan melaksanakan segala pembaharuan, segala bentuk kebaikan untuk rakyat Saudi dan juga secara tidak langsung kepada masyarakat Muslim seluruh dunia. Jadi dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita lihat bahawa ini amatlah signifikan, walaupun hubungan itu sedikit terganggu ketika kerajaan Pakatan Harapan yang lalu, tetapi ia telah dipulihkan kembali dengan lawatan ini. Dan kita juga harus faham, kurang-kurangnya 3 agreement telah ditandatangani oleh Perdana Menteri kita dan juga kerajaan Saudi, iaitu satunya adalah untuk menubuhkan apa yang dipanggil Saudi Malaysia Coordination Council. Dan ini adalah merupakan satu yang sangat penting kerana banyak isu yang berkaitan dengan pelaburan, banyak isu berkaitan dengan pengurusan berkaitan expatriate, berkaitan dengan hubungan diplomatik dan sebagainya, itu perlu diselesaikan dengan satu koordinasi yang istimewa. Dan kita faham pada ketika ini bahawa Menteri Luar kita iaitu Datuk Seri Syamsuddin sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Muhammad bin Salman sebagai Putera Mahkota, dan ini akan memberikan satu impak yang jelas. Dan kemudian yang kedua, satu lagi perjanjian telah dimeterai, iaitu berkaitan dengan haji. Jadi berkaitan dengan haji, kita faham bahawa daripada segi kuota seharusnya kita cuma mendapat 31,600 maknanya jemaah haji yang dibenarkan untuk menunaikan haji pada setiap tahun. Akan tetapi daripada lawatan ini, Putera Mahkota ini telah menyatakan bahawa tambahan 10,000 akan diberikan hasil daripada apa yang telah dimohon oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahawa satu agreement telah ditandatangani berkaitan dengan hal ehwal Islam. Dan memang kita harus akui bahawa pada hari ini, pada ketika ini, Saudi sebenarnya ke depan dalam mempromosikan Islam. Dan ianya lebih liberal, lebih moderate, dan ianya harus digunakan sebaik mungkin. Dan saya melihat bahawa peluang-peluang berkaitan dengan latihan, peluang berkaitan dengan maknanya kerjasama strategik berkaitan dengan pembangunan agama Islam itu perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Baik. Baik Doktor, kita melihat juga antara apa yang turut dinaikkan apabila sesebuah negara itu bekerjasama dalam pelaburan. Kita melihat Arab Saudi telah melabur di negara seperti di China, India dan juga Pakistan dalam bidang elektronik, penyelidikan dan sebagainya. Adakah kita boleh menjangkakan lebih banyak lagi peluang pekerjaan, mungkin peluang yang lebih tinggi lagi bagi para untuk pengajian tinggi di Malaysia untuk ke sana dan sebagainya selepas ini melihat segala ialah perjanjian yang telah pun termaktub pada setakat ini, Doktor? Ya. Ini satu yang sangat menarik sebenarnya. Hubungan dua hala berkaitan dengan pelaburan ini adalah suatu yang sangat signifikan di antara Malaysia dan Saudi. Jadi kita harus faham bahawa sekurang-kurangnya 2 projek besar di negara kita, iaitu yang melibatkan Aramco dan juga iaitu sebagai National Oil Company Saudi dan juga Petronas Malaysia telah termeterai dengan
jumlah pelaburan itu mencecah sehingga 64 bilion. Dan juga perjanjian yang dimeterai itu juga berkaitan dengan projek pembangunan oil refinery di Pengerang, Johor. So, selain daripada itu, kita juga melihat bahawa memang Saudi pada ketika ini amat aktif untuk membuat pelaburan-pelaburan di luar dan seharusnya kita mengambil peluang ini untuk membuka pintu kita sebaik mungkin supaya lebih banyak pelaburan dapat masuk ke Malaysia. Dan kita kena ingat hasil daripada lawatan oleh King Salman pada tahun 2017 lalu sebenarnya telah memeterai beberapa perjanjian pelaburan yang sangat signifikan. Dan hasilnya daripada ini kita juga melihat bahawa lebih daripada 38 projek besar yang dibangunkan oleh Malaysia di Saudi dengan jumlah pelaburan sekitar 1.59 bilion telah dilaksanakan. Dan ada dua projek yang sangat signifikan pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan pembangunan jalan kereta api. Yang itu adalah satu projek yang boleh kata signature. Kalau sebut pembangunan kereta api di Malaysia ini, memang championnya adalah Malaysia. Kalau disebut nanti berkaitan dengan oil refinery dan segala macam yang berkaitan dengan minyak itu, adalah Saudi, berkaitan dengan investment Saudi di Malaysia. Dan ini akan membuka juga peluang kepada pekerjaan yang lebih banyak untuk expatriate, untuk rakyat Malaysia sama ada di Saudi dan juga rakyat Saudi di Malaysia. Dan kita juga melihat jumlah signifikan sebenarnya pelajar Saudi datang untuk belajar di Malaysia telah berlaku sejak akhir-akhir ini, terutama sebelum COVID melanda dunia. Kita tanyakan sedikit kepada doktor lah. Dulu seorang pensyarah di Perlis dan kini berada di sana. Di bagaimana setakat ini keadaan doktor di sana dengan mungkin dalam keadaan di kala pandemik ini dan juga bertugas di sana. Mungkin doktor ingin kongsikan sedikit pengalaman doktor. Ya, terima kasih. Sebenarnya soalan ini bagus sangatlah. Saya melihat sebenarnya ada banyak perkara yang boleh dipelajari, ditambah baik di Malaysia yang boleh dilihat daripada Saudi. Kerana mereka ini mempunyai jumlah penduduk yang sekitar lebih kurang Malaysia. Jumlahnya lebih kurang 38 juta. Tetapi mereka dapat mengawal COVID ini dengan baik, mempunyai sistem yang cukup kita kata ke depan, mengaplikasikan segala macam teknologi. Dan saya yakinlah melalui coordination council yang telah dibangunkan hasil daripada salah satu perjanjian persefahaman itu, seharusnya banyak aspek-aspek lain, terutama sekali satu perkara yang saya rasa sangat-sangat perlu dilihat oleh Malaysia adalah pengurusan parti ataupun pengurusan pendatang tanpa izin, imigran dan sebagainya, yang sangat signifikan yang boleh diambil pengajaran dan juga iktibar bagaimana Saudi mengawal perkara ini, dan ianya pasti boleh dimanfaatkan oleh Malaysia. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih kepada doktor sudi meluangkan masa memberikan kita sedikit gambaran apa yang boleh kita jangkakan daripada ialah pertemuan Yang Berhormat Perdana Menteri yang berada di sana, dan kita harapkan segala yang terbaik selepas ini berikutan dengan berhubungan yang lebih baik bersama dengan Arab Saudi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian Security Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Arab Saudi. Terima kasih doktor. Kita boleh lihat ini antara dikatakan satu reset button untuk memulakan semula perhubungan yang lebih baik bersama dengan Arab Saudi, dan semoga ini akan membuka pintu yang lebih lagi untuk memajukan perdagangan ekonomi kita dan juga peluang untuk ramai lagi para mereka pelajar yang akan ke sana untuk meneruskan pembelajaran. Banyak lagi boleh kita jangkakan. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang berkenaan AJL 35, segalanya di MHI. Saya telah menerima vaksin pada 5 Mac 2021. Pada awalnya ada rasa sedikit risaulah seperti ramai yang lain, tapi saya percaya bahawa langkah ini dapat membantu dalam menangani wabak COVID-19. Dan lepas disuntik itu saya rasa lega dan alhamdulillah tidak mengalami apa-apa side effect yang teruk. Saya adalah salah seorang penerima vaksin pada 3 hari bulan Mac yang lalu, dan perasaan saya sangat excited. Saya rasa saya harus mengambil sebab saya adalah seorang petugas Barisan Harapan.
Dan lepas tu saya rasa tak ada kesan lain. Saya menyarankan supaya rakyat Malaysia agar ambil vaksin. Saya telah menerima vaksin pada 2 hari bulan 3 2021 dan perasaan saya sebagai penerima adalah sangat bangga kerana kerajaan Malaysia tengah memilih kami frontliners sebagai golongan yang terawal untuk menerima suntikan. Saya mengalami beberapa episod of headaches tapi lepas itu baik-baik saja. Pada 4 Mac hari itu, saya telah menerima vaksin untuk dos yang pertama. Perasaan saya agak gemetar pada mula-mulanya, tapi selepas saya ambil, tak ada masalah lah. Dan keadaan saya seperti sekarang tak ada apa-apa kesan sampingan. Saya sebagai seorang pegawai farmasi telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 9 Mac 2021. Pengalaman saya dari segi prosedur sehinggalah kesuntikan itu sendiri adalah sangat memuaskan. Malah setelah menerima suntikan tersebut, mereka telah meletakkan saya di bawah pemerhatian dan Alhamdulillah saya tidak mengalami apa-apa kesan sampingan. Jadi bagi saya, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Saya menerima vaksin pada 5 Mac yang lalu. Perasaan saya pertama kali sangat teruja lah. Dan pada masa yang sama saya rasa agak gemetar. So far Alhamdulillah tak ada apa-apa kesan dan juga apa-apa masalah. Cuma saya ada rasa sengal-sengal pada bahagian tangan kiri saya. So lebih pada tu tak ada apa-apa yang berlaku lah. So far Alhamdulillah okey. Saya mula mendapat suntikan vaksin COVID yang pertama pada 5 Mac dan perasaan sebelum tu rasa agak berdebar jugalah. Dan selepas dapat tu saya rasa macam dia okey je, biasa je, dia tak sakit sangat. And saya harap semua rakyat Malaysia dapatlah mengambil vaksin COVID ni. Baik, itu dia salah satu lagu daripada 12 lagu yang dipertandingkan dalam anugerah Juara Lagu ke-35 yang bakal bersama dengan kita semua nanti pada 14 Mac 2021 hari Ahad nanti. Sepatutnya juara asal untuk AJL kali ke-35 ni pada 7 Februari tapi disebabkan pandemik PKP ya terpaksa ditangguhkan pada 14 Mac nanti. Baik, itu dia lagu daripada Aina Abdul. Lagunya bertajuk Semalam, salah satu lagu yang dipertandingkan dalam AJL. Jadi kita nak bersama dengan Aina Abdul lah. Nak tanya kepada beliau tentang persiapan dalam AJL kali ke-35. Baik, Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Sihat ke tu? Sihat, Alhamdulillah. Yalah, sebab kadang-kadang kalau orang ni nak bertanding dalam pertandingan yang besar ni, kadang tiba-tiba suara sakit, suara tak ada kan. Tu nak tahu tu Aina. Macam mana Aina persiapan? Oh my God. Macam mana vokal, macam mana okey semua? Semua Alhamdulillah, saya banyakkan tidur sekarang ni. Saya tidur je sebab saya nak pastikan vokal saya Alhamdulillah sihat. Tidur kena cukup, air kena cukup. Yes, betul tu kan. Tidur kena cukup, air kena cukup dan sebagainya. Apa pun nak cakap tahniah lah kepada Aina Abdul. Ni kali kedua ni bertanding dalam pertandingan besar ni AJL. Kalau tahun lepas lagu yang dipertaruhkan, lagu Sumpah, untuk tahun ni S juga Semalam. Okey, jadi bagaimana Aina melihat? Adakah Aina rasa macam memang jangka lah lagu Semalam ni bakal untuk menjengah ke pertandingan akhir AJL ni? Aina. Saya sebenarnya saya sebagai anak seni, saya every year saya keluarkan lagu. Saya memang ada mindset yang macam saya ada target untuk setiap lagu yang saya keluarkan, tetapi taklah bermaksud saya memang confident ataupun apa. Cuma saya hanya pegang prinsip yang saya nak buat yang terbaik untuk setiap karya saya. Dan sekiranya diberi peluang oleh pihak TV3 dan pihak mana-mana sahaja untuk untuk mempertaruhkan lagu saya bersyukur. Dan untuk kali ini saya
berterima kasih kepada pihak TV3 kerana ini adalah tahun kedua Aina and Aina akan buat yang terbaik insyaAllah. Yes. So, Aida, kadang-kadang kalau ada seseorang artis ni yang mana mungkin nak menyanyikan lagu-lagu di pentas air AJL ni, memang kita sedar artis ni memang dah berpengalaman kan, dah senior dah boleh menyanyi. Tetapi ada juga yang masuk kelas vokal untuk memantapkan lagi vokal tersebut. Macam Aina bagaimana? Adakah Aina bergantung kepada bakat sendiri yang macam mana mungkin tak perlulah nak belajar vokal atau sebagainya. Jadi bagaimana Aina? Okey, saya rasa ilmu itu sangat penting dan saya juga masih berguru. Kali ini saya berguru dengan Cikgu Deli, cikgu yang saya sangat hormati. Saya kenal beliau di pentas Vocal Mania. Saya sangat rasa happy sebab dapat berguru kerana bagi saya ada knowledge tu is a bonus point, tetapi bila dapat dengar nasihat daripada pakar yang mengenai suara, saya rasa lebih tenang dan saya rasa kali ni saya lebih bersedia kerana ada orang untuk tegur saya kalau saya buat dengan macam kalau saya ada salah, beliau akan tegur saya. Jadi ada orang yang memantau lah kan vokal yang dilontarkan oleh Aina nanti. Aina, untuk AJL kali ke-34, Aina punya persembahan kan, dan saya rasa ya ianya menarik perhatian ramai kan orang yang menonton AJL itu tahun lepas. Jadi untuk tahun ini pula, bagaimana Aina melihat persembahan Aina untuk tahun ini? Ada banyak gimmick lagi ke Aina? Pada tahun ini gimmicknya saya tak boleh nak share lagi, tapi pastinya elemen surprise tu memang kita terapkan dalam persembahan Aina kerana Aina rasa Aina lebih selesa untuk melakukan persembahan yang berkonsep. Jadi kali ini konsep persembahannya lebih dia punya detail in the performance tu lebih mendalam lagi. Maksudnya apa saja yang berlaku dalam persembahan itu berkaitan dengan lirik lagu ini. Jadi saya hanya berharap semuanya berjalan dengan lancar sebab saya sendiri tak sabar nak melakukan persembahan. Yes, ada di antara pengguna TikTok yang telah pun merakamkan video Aina ketika rehearsal pun. Wah, itu pun dah gempak dah Aina. Itu belum lagi betul-betul kan, itu pun rehearsal. Okey, nanti sama-sama kita nantikan pada Ahad nanti. Harapan Aina untuk AJL kali ini, dan siapakah mungkin antara pencabar terdekat Aina lah dalam pentas akhir nanti Aina? Harapan saya untuk kali ini, saya nak melakukan persembahan yang terbaik dan yang penting diingati, menjadi satu persembahan yang orang terutamanya fan club saya, iNations, family saya, mak saya, tim saya yang bertungkus lumus, mereka ini semua bangga dengan saya, menangis dengan saya. Saya harap satu Malaysia dapat menghayati persembahan saya. Itu saja yang saya minta, untuk semua doakan saya. Dan lagi saingan. Itu saja. Saingan. Ada tak saingan Aina sikit? Yes. Saingan Aina, tentulah kawan baik saya, Ernie Zakri. Dah agak dah. Ya. Yelah, sebab Aina dan Ernie ni mempunyai vokal yang saya rasa sangat-sangat mantap, dan insyaAllah lah kami di sini doakan kejayaan Aina nanti pada hari Ahad nanti. Tak menang AJ pun tak apa, mungkin boleh menang vokal terbaik, persembahan terbaik ke kan, mungkin dapat merebut salah satu daripada kategori yang dipertandingkan Aina. Baik Aina, terima kasih. Baik, all the best nanti. Okey. Baik, itu dia Aina Abdul yang mempertaruhkan lagunya yang bertajuk Semalam. Jadi all the best. Bukan saja untuk Aina, malahan untuk ke-11 lagu yang dipertandingkan nanti. Ya. Totalnya 12. Aina salah satu lagu yang dipertandingkan. Jadi anda semua jangan lupa untuk anda menyaksikan kami di TV3 AJL ke-35. 13 Mac nanti, hari Ahad ini, jam 9 malam pastinya di TV3. Kita ingin berhenti berehat seketika. Kejap lagi kita nak bersama dengan Faria. Faria nak bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini yang ada penipuan dalam talian. Segalanya di MHI seketika nanti. Saya Lieutenant Muda Fidel Iskandar bin Ahmad Fauzan daripada National Task Force J2. Telah menerima vaksin, berasa lega dan berasa gembira kerana telah diberikan suntikan vaksin Pfizer. Tak ada rasa sakit dan saya rasa dapat bekerja dengan lebih baik selepas ini.
Orang ramai tidak perlu merasa khawatir ataupun merasa risau kerana vaksin ini telah dikaji dan terbukti keberkesanannya. Saya Nur Aslinda binti Azhari daripada Pejabat Timbalan Parlimen Tentera Laut, Markas Tentera Laut. Hari ini saya diterima vaksin. Sebelum saya terima vaksin, perasaan itu gemuruh tu ada sebab tak pernah lagi cucuk vaksin. Jadi selepas dah diterima vaksin, saya rasa okey, tak rasa sakit, cuma rasa lenga-lenga tu biasa. Okey, jadi saya sarankan kepada semua masyarakat di luar sana supaya boleh jadi perlindungan pada diri kita, keluarga dan masyarakat semua. Saya Sarjan Udara Wanita Nur Syuhada Binti Muhammad daripada Markas Tentera Udara. Sebelum saya menerima vaksin, gemuruh tu ada lah kan. Tapi bila saya selesai divaksin, perasaan gemuruh tu orang cakap dah tak ada. So alhamdulillah, bagi saya jangan dengar cerita-cerita yang tak sepatutnya, dan saya harap orang yang di luar sana terus untuk menerima vaksin. Daripada saya, Assalamualaikum. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Nanti kita nak bicara lanjutlah berkenaan dengan vaksin kan. Vaksin je, bila kita dengar kan pandangan orang ramai yang telah ambil vaksin, semuanya kata tak ada masalah, jangan takut. Ada juga yang mengatakan mula-mula berdebar juga nak menantikan vaksin tu kan. Tapi inilah dia hakikatnya, bila kita tak ada vaksin tu ramai nanti, dan bila dah disediakan, ada pula yang mengambil kesempatan ini untuk membuat penipuan dalam talian sebagainya. Jadi bila ada supply, bila ada demand itu, maka datanglah nasihat-nasihat ini yang melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kita akan membincangkan sebenarnya apakah perincian penipuan dalam talian berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Ya. Skema ni memang licik lah. Betul. Apa saja akan dilakukan untuk mencari jalan. Yang bestnya dia akan ikut isu semasa. Betul. Kan? Pandai. Isu semasa pandai. Baik, kita nak bersama dengan Encik Mokhtar Abdullah, Timbalan Pengarah Bahagian Penguasa Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia secara maya. Assalamualaikum, Encik Mokhtar. Waalaikumsalam, Cik Fariha ya. Ya, sihat? Dengar jelas. Dengar jelas Okey. Encik Mokhtar sihat? Alhamdulillah, sihat. Ya. Okey, Encik Mokhtar, berkenaan dengan isu berkenaan dengan penipuan vaksin COVID-19 ini dalam talian. Difahamkan, kita tahu sudah maklum bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI yang diberikan kuasa untuk mengendalikan vaksin COVID-19 ini. Tetapi ada dalang yang lain menjadikan ia sebagai satu langkah komersial dalam talian menjual vaksin ini. Seperti mana yang telah dilaporkan oleh pihak polis, ada 2 laporan kan yang membabitkan lebih daripada RM280,000. Mungkin Cik Mokhtar boleh berkongsi dengan kami berkenaan dengan penipuan dalam talian berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Okey, Cik Faria. Actually macam Cik Faria cakap tadilah, penjualan suatu produk di dalam dalam talian ni sebenarnya mengikut trend. Kalau kita lihat dulu bila bermulanya wabak COVID-19 ni, penjualan ni berkisar untuk rawatan dan pencegahan. Maksud dia rawatan tentang ubat-ubat untuk merawat COVID-19 dan juga pencegahan. Pencegahan ni dari segi sanitation lah sanitizer. Macam-macam jenis sanitizer yang dijual. Yang dikatakan boleh mencegah COVID-19 daripada mereka. Sebenarnya kebanyakannya adalah palsu lah dan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sekarang ni memang menjadi trend pula di mana para penjual dalam talian ni mula menjual vaksin pula. Sebab sekarang ni vaksin dah keluar dan memanglah ramai mengambil kesempatan untuk menjual vaksin-vaksin. Kita pun tak tahu dari sumber mana ya. Sebenarnya KKM amat mengambil beratlah ya dalam isu penularan penjualan vaksin dalam talian ini. Kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga keberkesanan program vaksinasi kebangsaan kita. Sebab program ini memerlukan satu kerjasama yang erat lah di antara pihak kerajaan dan juga orang ramai supaya program ini berkesan ya. Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya di bahagian penguasa farmasi, memang mempunyai satu bahagian khusus untuk memantau dan juga menjalankan saringan ke atas semua medium
masuklah platform e-dagang yang kita tahu sekarang kan, banyak platform e-dagang, website juga ya, portal, media sosial dan lain-lain media lah. Di mana kita, bila kita buat saringan ni, kita nak memastikan semua pengiklanan dan penjualan produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan secara umumnya lah. Tapi pada masa sekarang kita bagi penekanan kepada penjualan dalam talian bagi vaksin COVID ya. Di mana perlu mengikut undang-undang yang kita kuasakan ya. Jadi jika kita dapati suatu iklan tersebut, termasuk iklan vaksin ni, vaksin COVID-19 ni, adalah satu iklan yang mengeliru. Dan bagi COVID-19 ni, COVID-19 ni, iklannya kita boleh kategorikan sebagai iklan palsu lah. Ya. Sebenarnya tak ada lagi vaksin COVID-19 yang boleh dijual secara atas talian. Ya. Jadi kita di Kementerian Kesihatan ni bila kita jumpa iklan-iklan sebegini, pertama sekali kita akan minta pengendali platform ataupun pengendali sebarang medium tu untuk menurunkan iklan-iklan tersebut daripada platform mereka ya. Dan juga kita di Kementerian Kesihatan Malaysia ni tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan pendakwaan ke atas setiap pengendali dan juga penjual vaksin tiruan di atas talian ini. Kita sebenarnya, Faria, kita ada kerjasama di antara SKMM dan juga kerjasama dengan pengendali platform antarabangsa. Di mana kita seperti Alibaba kita boleh meminta pengendali platform ni untuk menurunkan iklan-iklan yang palsu ataupun yang mengelirukan orang ramai lah ya. Dan mereka memberi kerjasama kepada kita. Facebook pun kita ada kerjasama dengan Facebook, di mana kalau ada iklan-iklan yang mengelirukan, kita minta mereka turunkan daripada platform mereka lah, daripada medium mereka Faria. Dan kita sedang maklum mungkin itu iklan-iklan dipaparkan Cik Mohtar kan, tapi ada juga cara yang digunakan, itu modus operandi yang digunakan oleh scammer ini. Mereka menelefon, menghubungi individu untuk mendapatkan membuka pengenalan, katanya nak memeriksa adakah nama ataupun kad pengenalan itu telah didaftarkan dalam MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. Itu juga membimbangkan. Bagaimana mungkin pandangan Cik Mohtar sendiri, sebab kita tahu ada juga terdapat isu berkenaan pendaftaran MySejahtera kan, kita tahu sebelum ni ada yang glitch dan sebagainya. Tapi itu juga diguna pakai untuk menipu berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Okay, mengenai penipuan dalam MySejahtera ni, saya tak ada maklumat yang banyak lah ya. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini bahawa tentang vaksin COVID-19 sekarang ni, tidak ada fasiliti selain daripada fasiliti kerajaan dan juga fasiliti yang diluluskan oleh kerajaan yang boleh memberi vaksin COVID-19 ini. Mana-mana pusat ataupun fasiliti, even hospital swasta sekalipun ataupun lain-lain institusi kesihatan yang menawarkan suntikan vaksin COVID ni adalah tidak diiktiraf oleh kerajaan. Boleh kita katakan palsu lah, Faria. Ya. Jadi apa-apa maklumat tentang vaksin COVID ni perlu dapat daripada sumber yang sah, iaitu daripada kementerian lah. Ya. Kita tak boleh melayan semua panggilan ataupun apa-apa information yang dia menghendakkan informasi daripada kita mengenai COVID. Cik Mohtar, sekiranya ada sekiranya penonton ni kan mungkin ada yang terkena dengan penipuan ini, mereka perlu menyalurkan laporan ini kepada siapa terlebih dahulu? Okey. Kalau ada penipuan tentang vaksin COVID-19 ni, sebenarnya orang ramai yang boleh menyalurkan segala aduan kepada sistem aduan awam. Kita ada sistem aduan awam Fariha, iaitu SISPA. SISPAA. Ya, kalau kita buka melalui internet, kita akan type saja SISPA dan kita masukkan aduan, apa-apa aduan di situ. Terutama kalau aduan melalui COVID-19 ni, kita masuk ke situ. Dan aduan ni akan disalurkan kepada pengaduan awam dan disalurkan kepada bahagian ataupun kementerian yang berkaitan lah. Kalau mengenai vaksin, dia akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan lah untuk kita ambil tindakan ke atas aduan tersebut. Ya. Baik. Cik Mohtar, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini.
Ya, saya rasa ini perkongsian yang perlu diambil kira jugalah. Penumpuan yang atau fokuslah kepada semua rakyat Malaysia kan. Bimbang juga kan vaksin yang tidak mendapat kelulusan tiba-tiba dijual begitu saja dengan mudah. Itu membaikkan nyawa juga sebenarnya tahap kesihatan seseorang. Terima kasih banyak Cik Mokhtar Abdullah. Mungkin Faria, saya ada sikit lagi. Faria boleh tak? Tentang nasihat secara awam lah. Untuk awam ya. Sikit Baik. lagi ya. Okey. Saya menasihatkan orang awam ni belum membeli apa-apa produk kesihatan lah, termasuk vaksin ni. Kita mesti memastikan bahawa vaksin ni berdaftar. Vaksin ni walaupun berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, memang tidak boleh dijual dalam talian. Tapi bagi produk-produk lain, sebelum membeli kita memastikan produk tersebut berdaftar dengan Kerajaan Malaysia ya. Dan juga mempunyai pelekat keselamatan ya. Dan produk-produk seperti vaksin COVID ni dikategorikan sebagai ubat kawalan, dan di mana ubat-ubat seperti ini memang tidak boleh dijual di dalam talian. Hanya boleh didapati daripada farmasi ataupun daripada hospital ataupun klinik swasta, kerana dia memerlukan preskripsi daripada doktor lah sebelum diberi kepada pesakit ya. Oleh itu pada masa sekarang jika ada pengiklanan penjualan vaksin dalam talian, bermaksud bahawa vaksin yang dijual tersebut adalah vaksin palsu vaksin palsu. Dan vaksin ni bahaya ya Faria, sebab dia tidak dinilai dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Baik Cik Mokhtar. Baik, terima kasih banyak Cik Mokhtar di atas perkongsian ini. Sama-sama. Ditekankan sekali lagi, vaksin ni bahaya kan, sebab sepatutnya seseorang tu perlu disaring, dinilai dulu macam mana tahap kesihatan, ada alergi atau tidak sebagainya, barulah boleh diberikan vaksin. Bukannya main nama daftar, dah kan. Yang perlu kita pandai, kita beli sendiri dan sendiri kita nak mencari cara untuk mendapatkan vaksin itu. Kita kalau boleh ingin kurangkan segala risiko untuk memastikan keselamatan anda. Tolong daripada, kalau anda ketahui sesiapa lah mungkin warga emas yang terpusu-pusu nakkan vaksin secara dalam talian ni, tolong nasihatkan mereka. Baik, bercakap mengenai vaksin ni dan juga sedikit sebanyak kelonggaran diberikan oleh kerajaan kan Fariha. Akhirnya saya melihat wartawan kita sendiri mampu untuk membuat liputan acara setelah sekian lama kan. Faris Hafifi, wartawan kita berkesempatan untuk ke PWTC Kuala Lumpur untuk melihat dan menyaksikan sendiri sidang media persidangan industri kreatif kebangsaan Anugerah Buku Negara dan Anugerah Telenovela 2020-2021 bersempena dengan UNESCO KL World Book Capital semalam. Mari kita saksikan liputan beliau. Selari dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin bersempena dengan Rangka Tindakan Ekonomi Malaysia 2020-2030, maka satu persidangan iaitu Persidangan Industri Kreatif Kebangsaan 2021, Anugerah Buku Negara dan Anugerah Telenovela 2020-2021 telah diadakan semalam. Program khas ini bertujuan membantu pemain industri kreatif di Malaysia. Yayasan Pembangunan Buku Negara turut bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia selaku penganjur bersama program ini. Saya nampak benda ni adalah satu engagement lah di antara industri kreatif negara ni, iaitu Yayasan Pembangunan Buku Negara, di mana pihak Universiti Putra Malaysia khususnya penerbit Pusat Penerbit UPM telah bersetuju untuk mengadakan perbincangan dua hala dan juga bekerjasama bagi menjayakan program serta persidangan ini, insya-Allah. Anugerah Buku Negara dianjurkan bagi memberi pengiktirafan kepada warga penggerak industri perbukuan negara. Selain itu, anugerah ini juga menjadi platform kepada masyarakat untuk mengenali mereka yang bekerja di belakang tabir dalam industri penerbitan buku. Saya menyokong kuat kerana industri kreatif ini dia menceriakan negara, memainkan peran penting dalam pembinaan negara bangsa dalam memupuk minda dan semangat kesedaran jati diri melalui filem, melalui karya-karya kreatif dan sebagainya. Jadi mereka ni mestilah dijaga betul-betul. Yayasan Pembangunan Buku Negara YBPN turut memperkenalkan Anugerah Telenovela yang bermula pada tahun 2015 bagi menghargai penulis dan penerbit novel dan karya adaptasi yang diangkat menjadi skrip drama. Anugerah ini turut menjadi tumpuan kepada para penulis, penerbit maupun pelakon untuk memantapkan mutu dan kualiti karya mereka.
Kami rangkumkan terbitan 2019 dan terbitan 2020 untuk diberi anugerah pada tahun ini 2021. Ada satu kategori baru iaitu bersempena dengan UNESCO KLWBC, kita memberi 10 trofi dalam kategori ini. Kita gembiralah melihatkan terdapatnya acara ini untuk memartabatkan lagi penggiat seni kreatif. Kerana sekian lama kita melihat yalah, dengan pandemik segalanya, kita semua terkesan. So, tentunya seni kreatif juga sangat terkesan, dan dengan ini semoga memberikan harapan dan membakar lagi semangat bagi mereka yang menghasilkan karya-karya yang dikira sangat agunglah untuk memartabatkan seni budaya kita. Dan bukan itu saja, kita sebenarnya ingin meninjau antara penanganan COVID-19 setakat ini bermula tahun lepas sebelum 18 Mac bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum itu, tahun sebelumnya kita melihat angka pelancong yang sangat tinggi, tapi mendadak turun sebanyak 83.4% Fariha. Dan anda boleh lihat di sini, ini ada penurunan sejak 18 Mac bagi menyekat penularan wabak COVID-19. Anda boleh bayangkan berapa besarnya impak terhadap ekonomi negara dan juga industri pelancongan, di mana anda juga melihat 5 negara penyumbang tertinggi pembelanjaan pelancong dalam negara kita adalah termasuklah Singapura, Indonesia, China, India dan juga Thailand. Tetapi itulah hakikatnya dah menurun, dan kita harapkan dengan kedatangan vaksin lah disebutkan sebelum ini kan, mampu untuk kita melihat peningkatan draft ini selepas ini. Dan saya kira kerajaan juga telah mengambil usaha keras juga kan untuk mengatur strategi bagaimana menggunakan fasa demi fasa membuka semula ekonomi mengikut apa yang harus dibuka terlebih dahulu kan. Dan kita rasa semalam bila seni kreatif kita pun acara-acara seni kerajaan, TV, teater, tarian dan semua dah mula dibuka. Saya rasa itu pun satu rahmat juga buat pemain-pemain seni kreatif kita kan, untuk terus meneruskan kelangsungan hidup kita tu. Jadi kita mengharapkanlah nanti ada juga penambahan yang baik kepada ekonomi dan juga sektor pelancongan. Baik. Dan selepas ini kita ada satu berkisah berkenaan dengan zon negara. Katanya wartawan yang datang ditugaskan ke zon negara tu, katanya ramainya orang datang. Padat kan? Dengan anak kecil, keluarga dan sebagainya. Baguslah kita melihat merancangkan pelancongan dalam negara kita. Jadi kita nak saksikan tinjauan bagaimana sebenarnya keadaan di zon negara. Zon negara kini kembali menjadi tumpuan orang ramai. Sebelum ini kita dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan dan kebanyakannya sektor pelancongan terpaksa ditutup. Tetapi kini kebanyakannya sudah dibuka dan mula beroperasi. Dan pada hari ini saya akan membuat tinjauan di zon negara untuk melihat bagaimana keadaan orang ramai dan para pengunjung yang hadir. Yang paling penting, pelitup muka jangan lupa dan SOP harus dijaga. Setelah hampir 7 bulan ditutup, ia dibuka dengan kapasiti rendah berbanding kebiasaannya. Hanya 2,000 pengunjung dibenarkan masuk dalam satu-satu masa berbanding sebelum ini yang mampu memuatkan sehingga 5,000 orang pengunjung. Bukan saya saja, keseluruhan kaki tangan di zon negara, juga orang ramai amat bergembira dapat melihat haiwan-haiwan yang mereka telah tidak lihat selama hampir 7 bulan. Yang paling utama, pihak zoo utamakan SOP. Semua pegawai-pegawai kita bersedia untuk menentukan SOP dipatuhi. Pembukaan semula ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan. Rata-rata mereka yang datang begitu teruja. Sebelum ni rasa teringin nak datang. Bila dah datang ni dapat tengok panda apa semua kan. Kawan-kawannya anak boleh kenal binatang. Kalau datang sini pun Alhamdulillah sebab kita ikut SOP dan jaga jarak lah. Tak perlu risau lah. Alhamdulillah lah. Lebih 3,500 haiwan daripada 280 spesies menjadi tarikan para pengunjung di sini. Ramai orang datang, seronok juga boleh mengunjungi semua family bawa. Thanks to government sebab boleh kasih kita keluar mengunjungi, relax kejap sebab masa MCO ni memang stres sikit untuk kita semua. Baguslah untuk boleh buka sebelum
bagi kita tenangkan stres semua. Keterujaan jelas terpancar di wajah para pengunjung selepas melihat gelagat haiwan omnivor ini, terutamanya bagi anak kecil. Bila dengar zoo negara dibuka, memang seronoklah. Especially anak, memang dah excited sangat. Bila tengok semua orang jaga SOP, insyaAllah lah. Okeylah, saya rasa tak ada masalah untuk datang bawa anak-anak beriadah di sini. Seawal jam 9 pagi, tempat ini dibuka untuk dilawati para pengunjung. Tidak dinafikan, meluangkan masa di kawasan riadah seperti ini turut membantu menghilangkan tekanan bekerja di samping sebagai terapi diri. Panda merupakan antara tarikan utama yang ada di zoo negara. Pada sebelum ini, sekurang-kurangnya 100 orang dibenarkan masuk ke dalam kawasan ini. Tetapi kerana perintah kawalan pergerakan dan mengikut SOP, hanya 50 orang sahaja yang dibenarkan masuk dalam masa 10 minit. Kepada orang ramai, saya alu-alukan datanglah melihat haiwan-haiwan kita yang begitu ceria dan sihat, dan dari samping itu juga dapat membantu mendapatkan menaikkan collection kita untuk menyelenggara zoo negara. Meskipun berdepan dengan pandemik COVID-19, namun sokongan rakyat Malaysia amat diperlukan agar sektor pelancongan kita kembali pulih di samping menjamin semula ekonomi negara. Jom bawa Nufel pergi zoo. Jom bawa Rio sekali. Saya kira haiwan-haiwan itu pun gembira kan melihat kembali bagaimana suasana adanya pengunjung kan. Bukan kita je yang teruja. Kan. Dan sebenarnya kita dengar zoo negara ni hanya beberapa bulan saja yang tinggal yang mampu untuk beroperasi. Ayuhlah kita rancakkan, kau boleh jaga SOP, bawa keluarga semua untuk sedikit sebenarnya beriadahlah di sana. Kita akan berehat seketika. Selepas ini, saya rasa kita akan bawakan ini pernah fenomena yang cukup gah ketika 1990-an. Sensasi. Betul, saya teringat lagi. Kita ada kumpulan apa? Senario. Okey, selepas ini dia Amir Syai. Saya Deputi Komisioner Polis Datuk Safia Bin Mamat, Ketua Polis Kelantan telah menerima suntikan vaksin pada tanggal 2 Mac 2021 di Dewan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Proses untuk mendapatkan vaksin ini amat mudah, cepat dan begitu berkesan. Anda hanya perlu hadir ke pusat vaksinasi seperti mana yang telah ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera, dan setelah proses dokumentasi selesai, giliran anda akan dipanggil untuk menerima suntikan. Nasihat saya kepada seluruh masyarakat, jangan risau. Suntikan vaksin ini tidak sakit dan mengambil masa yang cukup singkat. Keadaan anda juga akan dipantau oleh pasukan perubatan dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas anda menerima suntikan. Alhamdulillah, saya tidak mengalami sebarang masalah ataupun apa-apa komplikasi lain setelah menerima suntikan ini. Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang dipinta. Terima kasih Malaysia hari ini jemput saya Azli Senario dan rakan-rakannya lain melalui video call. Terima kasih. Kita kembali kepada Malaysia hari ini. Macam crossover lah. Baik, itu dia. Kita saksikan tadi kisah sikit video klip tadi kan. Ya. Guru kerja. Azli, kita ada Azli dan juga kita kenalkan rakan-rakan yang lain, Sofia dan juga Fazli. Yes. Kita bukan saja ada Azli, kita juga di panggilan video kita bersama dengan, kita juga ada Wahid dan Apek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nanti saya sebelum tu saya nak tanya jugalah sebab senario memang ditubuhkan sejak 1996. Betul. Dan kita lihat masa mula-mula kemunculan tu ada 7 orang, lepas tu ada keluar masuk anggota, masuk yang baru.
sekarang ini berapa orang ahli anggota senario sebenarnya? Kita masih mengekalkan 7 orang ahli anggota senario. Alhamdulillah lah, kami ni seperti adik-beradik. Kata orang tu, air yang dijinjang takkan putus. Jadi kami tetap akrab, tetap baik. Setakat ni senario telah reunion. Maknanya saya, Wahid, Apik, Yasin, Hamdan, Ilya, dan juga Lan Pepet. So kita ada 7. 7 Kembali ke 7. Ya. Ini senario ni fenomena dia memang luar biasa tahun 90-an kan. Siapa je kata kalau ni bila tanya-tanya macam gini ni rasa saya macam TV3 nak buat sitcom senario balik ni. Ui, kalau ada balik alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ini zaman mereka ni tahun 90-an. Ya, saya memang membesar di zaman mereka. Apek dan juga Wahid, bila kata memang walaupun senario kita tak lihat bagaimana perkembangan semasa dan sebagainya kan, tetapi nama itu masih kekal. Bila orang dengar senario je pastinya akan mencuit hati mereka. Jadi bagaimana kalian merasakan bahawa senario ni meninggalkan satu kesan yang sangat mendalam kepada peminat-peminat di Malaysia ni? Mungkin Wahid. Ya, itulah benda yang paling kita rasa syukur, alhamdulillah kepada Ilahi. Sebab apa? Itu adalah satu tanggungjawab kami dilantik oleh TV3 untuk bersama dengan TV3 masa itu, dan satu tanggungjawab cukup besar bagi kami sebab kita tak masuk ke TV3 masa itu, tak tahu ke mana arah masa itu kan. Adakah nak jadi pekerja penolong penerbit, nak jadi apa yang ada kat dalam TV3, nak jadi driver sekali pun kita tak tahu kat mana arah itu. Tapi sampai satu tahap kami diberi kepercayaan oleh pihak TV3 masa itu, Ilya dengan Hamdan pun masih ada lagi, untuk kami adakan sitcom bersama dengan masa tu kita ada Sarjan Jamil. Itu antara orang kuat yang diberi kepercayaan untuk buatkan satu projek khas untuk senario. Dan alhamdulillah daripada episod pertama sampailah episod yang terakhir diterima ramai, dan itu semua rezeki Allah Ta'ala. Itu saya boleh cakap itu je. Sebab keikhlasan hati dan kepercayaan diberikan oleh pihak majikan masa tu. Okay, Sofia dan juga Fadil ada soalan untuk Apek? Mungkin nak tanyakan sedikit sebanyak lah. Mungkin permulaannya tu macam disebutkan tadi, tak tahu nak gimana, apa yang ada, driver boleh lah kan. Tetapi bila dah dijadikan satu sitcom, menjadi sensasi dan kemudiannya menjadi lebih besar lagi, masuk filem dan sebagainya. Bagaimana pada ketika itu, adakah merasakan terlampau memang ini yang dinanti-nantikan, ataupun rasa banyak sangat ni, kita tak pernah menyangka akan sampai ke jauh ini? Pernah tak rasa macam tu dulu? Saya masa mula-mula saya nampak kemunculan senario yang sedang gah kan. Jadi saya sejujurnya mengaku saya peminat senario ketika itu. Dan sebab album mereka dah meletup masa tu, sitcom meletup. So macam saya ni saya banggalah, maknanya setelah sekian lama kemunculan kumpulan pelawak masa tu, Pimai-Pimai Tangtu. So ini adalah salah satu lagi legasi yang barulah. Jadi bila saya mendapat tawaran tu sendiri, saya rasa bayangkanlah sesuatu yang kita minat, tiba-tiba kita kena join kat dalam tu. Jadi dia satu benda yang sangat besar, saya rasa sangat kedil. Dan tapi dengan pujukan sahabat-sahabat Wahid, Azli, Lan, mereka banyak membantu untuk beri keyakinan pada diri saya yang InsyaAllah benda ni boleh kita jayakan bersama. Sebab ketika itu 4 orang sebelum kemasukan Yasin. Jadi itu saya nampaklah potensi tu ada kat situ. Cuma saya tak jangka yang ianya dia jadi lagi meletup lah bila dengan adanya filem, konsert. Itu satu akademik. Saya anggap senario ni sendiri, penyertaan saya dalam senario tu sendiri sebagai satu akademi untuk saya. Okey. Azli, bila dah lama sangat nunggu. Dah lama sangat nunggu. Pada sitcom. Ya. Saya nak sambung sikit tadi ayat-ayat kawan-kawan saya tu. Selain mengucap terima kasih kepada TV3, kita nak ucap terima kasih kepada orang penting dalam senario, iaitu Azizah Muhammad, Nek Ramzi dan juga Tuan Got You. Mereka-mereka ini, Fazli Niza juga. Mereka-mereka inilah yang membawa senario sampai satu tahap sehingga sekarang orang kenal. Ya, itu nama-nama otai di TV3. Daripada sitcom pergi ke filem kan. Tahun 1999, kita melihat 1999 keluar satu filem. Betul, 2000 keluar lagi. 2001 keluar lagi. Masa tu semua pecah panggung. Memang habis filem semua kita beli untuk buat filem.
Ya, itu jam sekarang dah pakai digital. Dulu dia pakai Kodak. Ya. Bagaimana ketika itu daripada sitcom nak pergi ke video je. Cantik bang, jangan buat macam tu. Tak habis soalan sampai esok ni kan. Sebab tu bagaimana tanggungjawab yang diberi? Sebab kan kita berlakon sitcom dengan filem kan lain. Ya. Tekanan yang diberikan ketika itu bila kata, oh ini mesti pecah panggung ni, mesti pecah panggung ni. Bagaimana? Tak, memang senario memang ramai peminat ketika itu. Apabila senario berkembang ke layar perak dalam satu skop yang besar, senario itu sendiri dah buat satu jenama yang besar. Jadi bila keluar je filem dengan sentuhan skrip yang baik, director yang baik, tak mustahil filem tu akan box office. Dan kita rasa zaman sekarang dia berbeza. Zaman sekarang kita ada YouTube. Dulu tak ada. Dulu semata-mata orang nak pergi ke wayang nak tengok filem. Dan kebetulan masa itu senario tengah meletup. Dan alhamdulillah berkat usaha gigih semua tim termasuk senario, filem itu berjaya mendapat box office. Kalian memang ikut skrip ke atau kalian memang Wahid, Apek semua memang main cakap je, ad-lib semuanya? Sebenarnya skrip itu adalah guideline. Macam kita bercakap ni. Macam kita bercakap. Tetapi apabila kita menambah elokkan lagi dialog itu, dia akan jadi lebih kelakar. Contohnya, kalau saya bagi awak, kesian Pak Mat terbekak. Itu skripnya. Tapi kita kena ad-lib. Kesian Pak Mat terbekak. Awak tanya saya, kenapa? Awak tak tahu cerita ke? Semalam dia bergaduh dengan bini dia. Bini dia sumbat biji saga, keluar bunga. Pekak besok. Itu tambahan dialog. Itu dia begitu. Tapi bila awak ketawa, dia manis lah. Dia mau nak cik pelapis ni. Tak, dia bukan cik pelapis, dia cik jodoh. Oh, cik. Ini. Doa-doakan je lah. Okey. Jangan. Wahid. Mana Wahid ni? Ya. Wahid, ingat lagi tak, Fad? Ingat. Okey, jumpa dengan Wahid tahun lepas kan. Kita sebelum PKP apa semua, kita buat konsert apa semua. Wahid, ramai di antara peminat-peminat senario memang mereka ni memang nak lihat you all ni buat comeback tau. Macam Azli, Wahid, Apek, Amdan, Ilya semua ni buat comeback kan. Jadi ada tak macam perancangan untuk membuat comeback ni untuk peminat senario ni, Wahid? Terima kasih sebenarnya. Dah buat dah. Apa dia? Dah buat dah. Sebenarnya kita dah buat. Comeback ni selalu kalau orang yang dah pass away comeback lah. So kita buat projek reunion. Dah buat dah. Sebelum ni kita ada a few concert 2017 and then tahun lepas pun kita ada 2 konsert yang besar. So di stesen TV yang lain. So sebenarnya untuk konsert kita dah accomplish dah. Tapi untuk perancangan sitcom setakat ni masih sama-sama. Harap TV3 lah. Lepas tu untuk filem masih lagi dalam proses perbincangan dan proses persiapan untuk bersama dengan Abang Aziz M. Osman. Cuma soalan dia satu je. Mana Lan Pet Pet? Boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Mana Lan Pet Pet? Tak, sebenarnya Lan Pet Pet sebenarnya Lan Pet Pet tu niat di ikhlas. Dia nak kemari. Tetapi oleh kerana sekarang ni setiap sekatan jalan raya tu ada roadblock. Jadi dia mungkin tersangkut di Kedah. Ya. Dah. Dia dalam perjalanan kemari. Bergurau je. Kita doakanlah kalau ada insya-Allah. Dan saya memang betul sepatah kata Apik dan juga Wahid. Saya nak kalau boleh itu ialah senario ni dinaikkan oleh TV3. Dan kalau boleh sebelum orang lain sambar senario untuk buat sitcom, apa salahnya kalau TV3 buat sitcom senario balik. Kami berdunai kameraman kami lama seperti Mokhtar, Mazuki. Ni mereka dia akan tampil kita orang kuat yang menjayakan sitcom senario. Sekarang ni nak saya pergi jumpa BMG je mungkin Wahid nak tambah sikit. Wahid cakap apa Wahid? Cakap apa? Mana Lan Pet Pet? Di manakah Lan Pet Pet? Lan Pet Pet tengah tengok jual belacan di jalan tu. Okey. Antara kalian bertiga kan, pastinya ada kenangan yang cukup manis buat ketika berada dalam senario yang masa fenomenal tu kan. Mungkin ada yang kami tidak tahu, tak dikongsikan. Bagi nak dengarlah daripada seorang ni kan. Mungkin Abang Zilo. Terima kasihlah walaupun saya tak dijemput. Saya langsung untuk menjadi guest artis 999. Tak ada gurau. Kadang-kadang saya suka bergurau. Saya suka bergurau. Sebenarnya kadang-kadang manis senario sehingga sekarang yang kami tak dapat saya lupakan. Yang pertama sekali itu adalah anugerah-anugerah yang Allah bagi terhadap senario. Senario pernah menang anugerah bintang pop berkumpulan popular bertarian 4 tahun berturut-turut.
Dan satu kenangan yang saya rasa terlalu gembira, walaupun bukan saya dapat, saya nak ucapkan tahniah kepada Apik. Dia adalah orang yang pertama yang memecahkan tradisi anugerah bintang paling popular berita harian untuk komedi terbaik. Tahniah Apik. Tahniah sebab Apik. Okey. Itu sebabnya. Saya tak tahulah siapa nak jawab soalan ni sebab mungkin menjawab kepada persoalan Abang Azli tadi, meminta agar membuat sitcom. Bukan saja di TV3 malahan. Okey, saya jumpa BNJ. Okey, adakah Abang Azli mungkin bersetujulah disebabkan mungkin kita sekarang ni ada terlalu ramai lambakan pelawak sekarang ni sebab ada reality show untuk cari pelawak dan sebagainya. Adakah ianya sedikit sebanyak menyumbang kepada kadang-kadang orang nak melihat orang yang baru. Mungkin orang yang lama ni pun masih lagi kelakar kan. Bagaimana Abang Azli melihat tentang perkara ini? Sebenarnya kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul. Senario ini dulu, kalau dia buat cerita sitcom, kalau awak tengok daripada beratus ribu episod yang senario dah buat. Senario ni yang paling orang respect adalah message dia. Setiap sitcom tu kita akan masukkan, kita terapkan message di mana kita nak suruh masyarakat di luar sana sedar apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan pada saya itu adalah yang paling penting dalam senario. Jadi sebab itu nama senario itu adalah amat unik. Kalau kita tengok pun berita membaca pun senarionya berlaku di sini, senarionya berlaku di sini. Begitu juga dengan program lain. Jadi nama senario itu kuat. Pada saya adanya yang orang baru ni pada saya benda yang baik, tapi sebenarnya otai juga masih berbisa. Maknanya senario ni masih lagi punya ramai fan yang nak sangat sitcom senario itu dikeluarkan termasuk filem. Jadi pada saya kalau diberi peluang, apa salahnya kita meneruskan program itu. Dan saya nak tambah sikitlah. Silakan Saiful. Sebab saya rasa kalau kita nak jadikan isu tu sebagai satu tempias untuk menghalang kemunculan mereka-mereka yang lama, tapi kita tengok sikit, kita throwback sikit bila Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bila dah tak ada pun kita masih tengok filem dia sampai sekarang. So ia tidak menjadi apa-apa isu. So pada saya dengan adanya lambakan orang muda, janganlah kita lambatkan orang-orang tua dekat rumah orang tua. Itu pada saya sebenarnya ianya sesuatu yang masih lagi relevan and tak salah untuk kita imarahkan lagi industri lawak. Pada saya lah. Pada saya pula pengalaman saya bersama ada satu konsert tu Pulau 88 dengan Samudra. Samudra tu kumpulannya cukup lama sampai penyanyi utama dia pun dah tak ada. Tapi malam tu konsert tu saya nampak lihat Pulau 88 walaupun tajuk utama dia satu kumpulan baru Pulau 88 memang meletup. Tapi Samudra tu pun diterima juga cukup hebat malam dia. Saya tanya sahabat kita dekat studio tu pun ada juga konsert malam tu. Betul tak sahabat? Ya, betul. Ya, betul. Kita dapat lihat yang lama dengan yang baru ni dia tak kisah. Yang penting showmanship masing-masing itu adalah penting. Betul. Apa yang dia sampaikan. Semua kan nak buat yang terbaik. Itu yang tak lah. Lambat yang baru ke, lambat yang lama ke, macam baju bandel dengan baju baru. Sama je kalau kita tengok kan. Kalau saya nak sambung sikit kata-kata White tadi tu, maknanya Flow 88 satu band yang baru. Tetapi siapakah artis kegemaran beliau? Senario. Sebab itu dia jemput senario bersama dengan Flow 88. Kan? Itu berkaitan showmanship. Showmanship adalah seseorang yang walaupun jauh dia Kedah tersangkut kat sekatan sampai dekat pagi kami dah ada jawapan. Kita jemputlah sahabat saya. Jawapan kepada apa yang awak persilakan. Good morning, selamat pagi baju kuning. Cantik sekali jalan straight jalan kau dah faham orang di sana. Lama tak menonton TV. Itu dia. Apa pun minta maaf. Tak apa. Kesesakan lalu lintas. Baik, kami faham. Itu uban ke apa? Mana ni? Silver. I love you. Hi, Evelyn. Itulah kemesraan senario. Senario ni seperti memang macam tu Senario ni seperti adik-beradik Kadang-kadang bila Lan jumpa, Wahid jumpa, Apik jumpa, dia akan cium dahi saya. Jadi bila kita jumpa dengan awak, saya tak ada saya gurau je. Saya tak ada cakap banyak-banyak. Siapa? Saya dah faham Kak Wadli dengan Wahid dah cakap dah. Yalah. Setiap kami cakap, itulah suara kami. Tak, sebenarnya dia ada soalan untuk Lan. Sebelum kita pihak polis datang ke sini, mungkin kita kena jarak kenderi. Jangan jauhnya. Okey. Kita lama tadi tunggu kehadiran dalam Pek-Pek. Jadi mungkin bagaimana keadaan sekarang perkembangan sekarang ini? Sekarang ni alhamdulillah saya macam-macam lah. Kami tetap silaturahim bersama kami, tetap bersama. Masa tak menentukan kami. Itu saja nak cerita. Buat sementara ni pengembangan saya duduk jual belacan. Wah, buat tak ni?
Stop. Orang nak gelak-gelak lah. Tapi Datuk Syekh Mufti Johor dia kata, pelacan ni tak glamour. Tapi orang cari. Datuk Syekh Kadut kata. Rezeki asal halal, Lan. Asal halal. Betul kan? Okey, perkembangan nanti ada tak kalian berempat sekarang ini kan memikirkan bahawa bagaimana nanti untuk 2021 ke 2022 ke kan untuk peminat-peminat yang sentiasa menantikan buah tangan yang barulah daripada kumpulan senario ini. Ya, sebenarnya ada beberapa perkara lah. Saya rasa Apik, Wahid, Lan, saya dan semua anggota senario termasuk Amdan, Yasin, semua Ilya, mereka tahu. Kita dalam perbincangan dengan Abang Long, Azim Osman, dan sekarang kita tengah buat final konsep filem kembali senario ataupun senario ada lagi. Dan insya-Allah mudah-mudahan dia akan menjadi kenyataan untuk buah tangan kepada peminat-peminat senario. Begitu juga dengan sitcom. Insya-Allah apa yang diusahakan selama ni oleh Apik, Wahid, Ilya, termasuk geng-geng senario ni, mudah-mudahan peminat akan dapat melepaskan rindu apabila benda itu terhasil nanti insya-Allah. Ya. Lagu ke, buat lagu dulu ke, nyanyi dulu ke? Untuk lagu ni pula senario dah menghasilkan 2 buah lagu terbaru. Kalau saya salah tolong Apik betulkan. Yang pertama lagu Terima Kasih Cikgu, yang keduanya Majlis Kenduri Kahwin. Tak salah saya. Ya, betul. Betul Saiful Betul. Ya. Dah ada dekat YouTube lah. Dah ada dekat YouTube. Mungkin Sofia teruja Sofia dengan Fazli. Sebab saya tengok keakraban kalian semua kan. Saya tanya-tanya, pernah tak bertahun-tahun tu dah bersama atas pentas semua macam-macam yang dilakukan bersama, tapi ada juga macam mungkin pergaduhan sikit ke, berselisih faham, mesti ada. Mungkin dia macam orang kahwin tau. Kalau macam mana tu kahwin? Gaduh besar-besar lah. Gaduh besar-besar lah. Tak nak sikit-sikit ya. Dia sebenarnya macam orang kahwin. Kalau orang kahwin ni kata apa ni, asam garam kehidupan lah kadang-kadang. Tapi pada kami senario ni, walaupun dia ada masalah kecil-kecil, tetapi kita dapat selesaikan secara adik-beradik, dan kerana kita nak bagi Lan cakap sikit. Bagi Lan cakap sikit. Kita nak kumpulan senario tu tetap akrab lah. Itu jawapan Fazli. Lan macam mana pula? Okey, kami dalam senario ni, daripada mula senario tahun 1996, kami mandi bersama. Makan bersama, tidur bersama, bergaduh bersama. Tapi gaduh tu buat skrip bersama. Buat skrip bersama. Lepas itu sprinkle pun bersama. Sprinkle tu bahasa Jerman, mungkin you tak faham, mungkin Wahid faham, Adli faham. Bahasa kami lah. Kami ada cosine kami ada kod. Nanti kami jumpa orang tu pelik, kami panggil sprinting bee. Sprinting bee you all mungkin tak faham. Jadi ini adalah bahasa sains. Bahasa sains yang kami guna. Apa tu? Apa tu? Lepas tu tree. Okey. Apa-apa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Malaysia hari ini. Inilah kami punya tempat kami dilahirkan. Terima kasih banyak-banyak kepada TV3 masa tu time tu Sinaran Pasport Gemilangan. Dan di sinilah bermulanya kami, kejahilan kami, keibaiban kami, ke apa semua, dan keimanan kami. Terima kasih banyak-banyak kat TV3. Ni Malaysia sepatutnya dia habis berapa ni? Dia habis berapa? 9.30. Nanti kalau habis ni tolong ingatkan saya nak pergi jumpa BMG, dia minta. Baik. Sitcom senario terbaru. So kita minta lah kalau boleh mana-mana producer tu. Okey, Wahid. Nak cakap apa, Wei? Hari ni Malaysia hari ni memang satu kenangan untuk saya. Saya pernah berkhidmat dekat Malaysia hari ni, tapi bukan untuk pengacara Malaysia hari ni macam Fariha dan rakan-rakan lain tu. Masa tu kita ada smart shop kan. Smart shop tu, saya betul-betul saya kalau tengok Malaysia hari ni rasa macam ya Allah, kenangan terasa muda je kan. Kalau tak malu baik, weh. Kita macam tak malu dia pun jemput kita ni. Jadi kita datang sini semata-mata nak bagi tahu filem senario. Tunggu. Cerita dah kami dah saya dah jumpa dengan Abang Aziz dah duduk dekat USJ. Saya botak, kami 3 orang duduk sembang. Dia kata, "Lan, boleh tak tolong saya cari funder." Funder tu insya-Allah mungkin senario akan bagi duit untuk Abang Aziz buat lagi. Pasal kita tengah cari collection. Saya bagi tahu funder-funder yang kat luar tu kalau nak lari pada income tax kan tolong kami akan buat filem untuk terbaik kan. Dah sungguh kadang-kadang orang kaya-kaya ni dia kata lah aku nak duit banyak. Aku duit banyak lah aku tak tahu nak buat apa. Aku baik kat asal kami kita buat sitcom lari pada income tax kita tunjuklah ni surat dia bagi. Wahid mengelak tengah. Okey saya challenge funder-funder kat luar sana tu tolong bagi kat kami buat senario yang terbaik. Pasal apa? You all pun membesar dengan senario. Betul? Ya. Pasal generation yang kita betul. Yang paling penting sekali
Rakyat Malaysia doakan. InsyaAllah, amin. Dan apa yang dirancangkan oleh senario akan berhasil insyaAllah. Ini semua adalah hadiah untuk peminat. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kepala senario Azli, Ilhan, Apek dan juga Wahid. Begitu juga lagi rakan yang lain. Sikit lagi. Saya nak cakap senario ni sebenarnya adalah satu asbab untuk menyatukan. Jadi kita sendiri sama kita sahabat ni memang kena sentiasa bersatu untuk menyatukan mereka insya-Allah. Ucapkan terima kasih. Ini kredit pun sudah di-rollkan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada produser. Terima kasih kepada kru-kru yang bersama kami yang tahan gila kami. Okey, baik. Dan terima kasih semoga Allah Taala naik pangkat darjat anda dunia dan akhirat dan screen roll tu semua ni. Terima kasih pada Wahid, terima kasih pada Azli, terima kasih. Baik, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Yang paling penting Malaysia hari ini terbaik. Terima kasih. Kata tak lagi tak letih-letih cari kami.